السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, pada malam ni kita sambung lagi bacaan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad pada muka surat 385, huruf Zal. Dia kata di sini dharirah, minyak wangi dharirah. Okey, huruf Zal ni maknanya dharirah. Kalau kita google lah, kalau tak boleh google bahasa Arab, kalau dalam bahasa dia panggil bahasa alami dia, dia panggil chorus saya tak boleh sebut macam mana, tapi huruf dia A-C-O-R-U-S. Boleh google yang tu. Huruf dia A-C-O-R-U-S. Bunyi dia macam mana? Chorus. Tak kisahlah. Jadi itu dia huruf dia ataupun perkataan dia. Kita boleh google. Kalau nak tengok dia punya image lah, dia punya dharirah tadi. Kalau boleh tulis dalam bahasa Arab, tulis bahasa Arab. Lagi banyak dia akan keluar image dia, atau video dia pun akan keluar video. Dia orang tunjuk cara buat minyak wangi daripada serbuk tumbuhan dharirah ni. Macam mana dia blend, campur bahan-bahan ni untuk jadikan sebagai tib ataupun minyak wangi ataupun bahan wangian dalam rumah. Okey, dia panggil dharirah. Siapa nak google boleh lah, dia tulis A-C-O-R-U-S. Dalam bahasa ni dalam bahasa alamiah dah. Bahasa Arab dharirah. Okey, diriwayatkan secara sahih dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa ia menceritakan, aku membubuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minyak wangi dharirah yang ada pada tanganku pada Hajjatul Wada'. Di musim haji lah, kan? Yani lihillihi wa ihramihi, ketika Nabi sallallahu belum berihram. Hilli maksudnya waktu halal lah, dan ihrami ketika Nabi sallallahu nak berihram, maksudnya sebelum ihram lah. Sebelum ihram Nabi pakai yang wangi ni, ya. Hadis yang sahih lah. Sebelumnya kata Ibn Qayyim rahimahullah telah diulas berbagai khasiat minyak wangi ini, minyak dharirah ini. Kita boleh google lah, boleh google khasiat minyak dharirah ataupun chorus ni kan. Serta substansi yang terkandung di dalamnya, khasiat lah yang terkandung dalamnya, sehingga tidak perlu diulang lagi di sini, kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Kemudian kita tengok pula yang ke-30-nya Dzubab. Dzubab ni cerita pasal ubat kan. Dzubab, lalat. Dzubab ni maknanya lalat. Perkataan lalat ni disebut juga dalam Quran kan. Dalam Quran pun dah disebut juga. Selain daripada semut, gajah, lalat pun disebut, ya. Okey, sebelumnya telah dikemukakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan secara bersamaan, okey, oleh Al-Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah SAW memerintahkan agar lalat yang masuk ke dalam makanan, yang dalam minuman lah, okey, fi ta'am atau makanan lah, sendiri kata bi ghamsi dzubab fi ta'am, dalam makanan, idza saqata fihi, apabila dia jatuh ke dalamnya, li ajli syifa alladhi fi janahihi, kenapa?
kerana ubat yang ada pada sebelah sayapnya. Okey. Kerana pada salah satu sayap terdapat ubat sehingga bisa berfungsi sebagai anti racun yang terdapat di sayap yang sebelah lagi. Ya Allah Ta'ala jadikan macam tu lalat ni kan. Dia bahawa dia ada racun, dia ada penawar. Jadi macam mana kita nak buat? Maknanya kita nak makan makanan tu, kita nak minum minuman tu, tenggelamkan dia sehingga dua-dua sayapnya itu tenggelam. Kita keluarkan dia, kita minumlah minuman tersebut ataupun kita makan makanan tersebut. Sebelumnya kata Ibnu Qayyim, kami telah menjelaskan berbagai khasiat lalat ini. Okay? Mungkin kita pernah baca ataupun pernah dengar macam mana di mana dia orang buat perubatan untuk yang luka akibat kencing manis ke apa, masih tak ingat lah. Ingat lupa macam tu. Dia orang letakkan lalat tu kan, supaya lalat tu makan. Macam mana? Lalat tu dia duduk situ, macam dia berak di situ, maknanya dia akan keluarkan ulat kan. Ulat tu yang akan makan daging-daging yang busuk tadi, apa yang pada luka tadi. Saya ingat saya macam tu lah, saya ingat lupa. Mungkin ada yang pernah menyaksikan atau pernah melihat dokumentari rasanya. Gitu. Ini maksudnya apa yang ada pada lalat. Okey, pergi pula kepada zahab, jadi emas. Emas boleh jadi ubat ke? Baik. Diriwayatkan daripada oleh Abu Daud dan At-Tirmizi bahawa Nabi SAW memberi keringanan kepada Arfajah bin As'ad lamma quti'a anfuhu yaumal kullab. Kan? Ketika hidungnya terpotong pada hari peperangan, dia pergi perang Al-Kullab ni kan. Jadi berperang, hidung dia terpotong, putus hidung dia, kena tetak kan. Jadi wattakhadha anfan min wariqin. Lalu dia menggunakan hidung daripada perak. Dia ambil perak, dia buat hidung, dia bentuk perak itu dia buat tutup jadi hidung dia. Hidung palsu lah daripada perak. Fa antana alaihi. Lalu hidung jadi mana jadi busuk. Kan? Daging hidung yang luka tadi ditutup dengan perak tu jadi busuk. Okey. Dalam terjemahan ni dia tak tulis tau. Dia tulis mengganti hidungnya dengan hidung emas je. Kan? Jadi kalau dalam kitab asal dia kata di sini wattakhadha anfan min wariqin. Lama quti'a anfuhu yaumal kullab pun dia tak tulis di sini. Kalau kitab terjemahan. Kan? Sepatutnya dia kena tulislah terjemah kan, bukan ringkasan terjemahan. Supaya orang tahu kan. Jadi dan dia ambil hidung daripada perak. Kan perak dia lebur perak, dia buat macam bentuk hidung, tutup tempat hidung yang dah potong tu kan. Tak boleh. Dia jadi antena ni jadi bau busuk, antan. Kan? Jadi meluka tak sembuh kan. Fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yattakhidha anfan min dhahabin, maka Rasulullah perintahkan dia. Okey? Nampak? Rasul perintahkan dia, amarahu maka memerintahkannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam an yattakhidha anfan min dhahabin, supaya dia gunakan hidung daripada emas, hidung palsu daripada emas. Baik, walaysa li'arfajah indahum ghairu hadzal hadis al-wahid. Maksudnya dia kata di sini, di isi ahli hadis, ulama hadis, Arfajah ni diriwayat satu hadis ni ya. Okey. Hadis Arfajah ni satu ni ya. Yang diriwayatkan di isi ulama ataupun imam hadis lah. Okey. Mana jadi emas ni jadi ubat. Perak tak boleh jadi. Sebab perak dia kalau letak kat hidung dia yang dia buat bentuk macam hidung, letak di situ. Okay, dia ikat ke apa kan? Macam tu ke? Wallahu alam. Jadi busuk daging yang luka tu. Maka Nabi SAW suruh dia pakai emas. Jadi di sinilah mungkin orang ambil istimbat kan, guna gigi emas kan. Sebab nak guna gigi perak mungkin tak boleh kan. Dia guna gigi daripada emas. Sebab apa? Sebab kias dengan hidung daripada emas. Wallahu a'lam.
Tapi sekarang tak perlu dah gigi emas kan. Sekarang dah ada teknologi moden semua, kita boleh buat implant dan sebagainya, pergi janji ada duit je kan. Gigi kita dah tanggal sana tanggal sini kan. Jadi nak kunyah makan pun susah kan. Kita gusi ya. Takat depan ni nampak gigi penuh, belakang semua dah tak ada kan. Jadi nak mengunyah, macam mana nak mengunyah kan? Sakit gusi-gusi kan. Orang makan yang keras-keras, kita tak boleh makan keras-keras. Nak makan kuih siput tak boleh. Nak makan apa lagi kan, yang keras-keras kan, yang rangup-rangup, sakit gusi. Jadi begitu. Nak kunyah ayam goreng pun susah kan. Jadi mana pergi klinik gigi, mungkin dia akan, kan ada teknologi baru sekarang kan. Dia akan gerudi, dia akan bubuh macam tempat skru, kemudian dia akan pasang gigi palsu macam itulah. Tapi dengan orang kata kalau yang palsu tu pun kalau kita makan pun tak sedap. Rasa tak sedap. Dia tak macam kita makan dengan gigi kita yang asal. Tak tahulah, mungkin sini yang ada macam tu kan. Dia kena, tak tahulah, kena sebatang 2-3 ribu pun untuk masukkan dia, nak buat selubang skru tu kan dalam gusi kita. Nanti dia akan masukkan gigi yang palsu, dia akan kunci lah gitu. Jadi macam kuat lah. Tapi tak tahulah maknanya. Tapi sebab ada orang beritahu, dia kata kalau kita makan tak sedap, rasa macam gigi kita yang biasa. Tak tahulah, hilang nikmat rasa lidah. Wallahu a'lam, kita tak tahu kan. Itulah dia. Macam mana pun nikmat dia memanglah Tuhan tarik sikit demi sikit kan. Makan tu makan, tak boleh makan yang tu, tak boleh makan yang ni, macam-macam kena pantang sekarang kan. Bila umur dah masuk 5-6 siri ni kita kan. Jadi dia bagi darah tinggi lah, buah pinggang, nasallallahu alafiyah. Semoga Allah Ta'ala pelihara kita daripada penyakit-penyakit yang bahaya ni kan. Diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur supaya dapat memperbanyakkan amalan kebaikan, amalan soleh, dapat bertaubat, beristighfar. Itu dia. Baik, sambung tadi ya. Di sini az-zahabu zinatud dunya. Emas ni adalah perhiasan dunia. Kan? Wa tilasmul wujud, dia kata. Kan? Dan keindahan di alam wujud ini. Wa mufarrihun nufus, dan maknanya dia ni menggembirakan jiwa, menenangkan jiwa. Emas ni dia ni sebagai bahan penenang pun dia juga. Tak ada orang tak suka tengok emas kan. Tengok emas berkilauan, cantik kan emas kan. Sebab tu orang suka, yang kalau orang perempuan dia pakai suka rantai emas, gelang emas, cincin emas kan. Jadi orang lelaki-lelaki tak boleh pakai emas ni, tengok je lah kan. Kan? Dia mufarrihun nufus. Mufarrih ni menggembirakan jiwa kita. Tengok jongkong emas susun, banyak jongkong emas kat depan ni. Susun satu-satu, kenal cahaya lampu berkilau. Dia menggembirakan jiwa. Kan? Kemudian dia kata juga wa muqawwi adh-dhuhur. Maksud dia menguatkan penampilan kita. Penampilan. Nampak kemas. Ya, maksud dia. Tapi kita tak boleh pakai, lelaki tak boleh pakai lah. Wa sirrullahi fi ardihi, dan kata Ibn Qayyim, emas ni adalah rahsia Allah di bumi. Kan? Rahsia macam mana? Ya, sebab emas ni jadi rebutan kan. Kerana emas lah manusia berperang. Sebab emas lah maknanya duit kita ni jadi tinggi nilai dia, jadi rendah nilai, dan sebab emas lah. Itu. Wa mizajuhu fi sa'iril kayfiyat. Kan? Komposisi emas ni dengan berbagai jenisnya adalah, dia kata dia kata fi sa'iril kayfiyat, dalam segala kayfiyat, keadaan dia ni maknanya sesuai dalam apa-apa keadaan emas ni. Apa-apa cara, nak buat apa boleh. Nak buat cincin ke, nak buat gelang ke, nak buat subang ke, nak buat apa, rantai ke, kan? Gitu. Boleh buat belaka. Wa fihi hararatun latifatun tadkhulu fi sa'ir al-ma'junat al-latifah wal mufarrihat. Dia kata bisa dilebur dalam segala jenis adunan logam yang lain. Contohnya orang campur emas dengan tembaga kan jadi suasa. Kan? Tapi sebagai kita tengok, sebagai pakcik-pakcik ni pakai cincin suasa. Sebenarnya tak boleh pakai tu sebab dia ada unsur emas.
Haram kita pakai sesuatu yang ada unsur emas padanya. Bukan warna emas. Warna emas ni warna aja. Bukan emas. Unsur emas dalam tu. Dan cincin tu kan. Jadi dileburkan emas dengan tembaga, jadilah suasa. Maka kalau macam tu tak boleh pakai lah oleh lelaki. Tapi ada orang tu yang pakai memang cantik kan. Macam tu. Kemudian dia kata, ia bisa juga digunakan sebagai penyeimbang. Penyeimbang, ya. Maksudnya seimbangkan dia panggil logam-logam yang lain kan. Ya, emas adalah jenis logam yang paling stabil dan paling mulia. Dia kata, ya. Ini kelebihan emas lah. Logam yang paling hebat, paling penting, paling utama daripada segala logam yang lain. Kemudian wa min khawasihi, dan di antara khasiat ataupun perkhususan keistimewaan emas, annahu idza dufina fil ardi lam yadurruhu turabu. Kalau kita tanam dalam tanah berapa lama pun dia tak akan jadi berkarat emas ni. Kalau besi berkarat, ya. Jadi tanah tidak akan memberi kesan buruk pada emas sekiranya dia ditanam di dalam tanah tadi. Wala yanqushu syai'an, mana tak akan kurang sifat dia emas tadi. Dia macam itulah. Dia tak akan kurang gram dia dan sebagainya, tak. Gitu. Kemudian dia kata, unsur dinginnya, dia kata, idza khulitat bil adawiyah, bila dicampur emas dengan ubat-ubatan, akan mengandung khasiat nafa'at min dha'fil qalbi, dia akan memberi manfaat daripada lemah jantung. Campurlah ubat-ubat, maksudnya kita rendamkan dalam ubat tadi kan, emas tadi, rupanya ada khasiat di sini. Ibn Qayyim, lemah hati, lemah jantung, dia kemudian dia kata warrajafan al-'aridi min as-sauda, dan goncangan yang terjadi kerana unsur tertentu, gitu. Wa yanfa'u min hadits an-nafsi, berkhasiat juga untuk goncangan jiwa. Hadits nafsi maksudnya waswas, penyakit waswas, kemurungan kan, fikiran-fikiran yang negatif tadi kan, dia bermanfaat. Hadits nafsi maksudnya sakit jiwa. Wal hazan, dan duka cita kan. Wal gham, dan kemurungan. Ada orang kena kemurungan ni kan, maknanya dia boleh gunakan emas ni sebagai ubat dia. Bila letakkan dalam air minum ke apa ke, dalam ubat dia kan, gitu. Wal faza', dan cemas. Wal ishq, ishq ni sakit, kerinduan, dia kata. Wa yusamminul badan, dan boleh menggemukkan badan. Kan? Asal kita baru dengar kan. Wa yuqawwihi, dan boleh menguatkan badan. Wa yudhibu as-sifar, kan? Menghilangkan penyakit kuning. Penyakit kan. Wa yuhassinul lawn, dan mengelakkan kulit. Elokkan kulit juga, warna kulit kita jadi elok. Orang perempuan boleh lah. Wa yanfa'u minal judham, dan memberi manfaat untuk sakit kusta. Ya, untuk orang sakit kusta ni. Dia kata, wa jamil awja' wal amrad, dan segala penyakit kan, penyakit as-saudawiyah yang kerana unsur hitam, dia kata. Kita tahu saudawiyah penyakit hitam tu mana kan. Wa yadkhulu bi khasiyatin fi adawati da'i sa'lab, dia kata, dan dia masuk dalam khasiat dia dalam mengubati penyakit musang. Penyakit musang ni macam mana? Da'i sa'lab. Saya lupa nak Google, saya Google. Da'i sa'lab ni apa penyakit dia? Sekejap saya share di sini. Kita baca.
Kan tadi saya tak terfikir nak check hari ni. Okey. Da'us sa'lab ni apa benda saya tengok dulu. Lepas tu kita kongsi penyakit musang. Da'us sa'lab, penyakit dia macam mana? Sekejap saya tengok image dia. Silap tulis Hamzah. Okey, Da'us sa'lab. Oh, penyakit ni kalau kita nampak kan. Tak nampak kot ya. Saya tunjuk. Saya besarkan image dia. Ni di kepala orang ni. Ni gambar di gambar kepala orang. Kan tu tumpuk-tumpuk putih tu kan. Macam kita panggil kurak kucing. Ni. Da'us sa'lab. Mana kepala tu? Di kepala orang tu dia ada macam rambut dia macam gugur kan. Dia macam tumpuk putih. Kan, tumpuk putih dia rambut dia macam apa? Macam rambut tu gugur jadi macam orang kampung panggil apa? Kurak kucing. Tapak kucing. Gitu. Itu dia bagi Da'us sa'lab. Dia jadi emas dia bermanfaat untuk boleh mengubati penyakit tu. Penyakit musang tadi ataupun tumpuk kurak kucing tadi. Kan? Dan penyakit ular bila diminum dan dibalurkan. Dia kata diminum dan dibalur, ditempel di sana. Penyakit ular ni apa saya terjemahan ni? Tengok apa terjemahan dia Arab dia kata apa? Tadi dia kata wada'ul hayyah. Saya tengok pula penyakit da'ul hayyah, penyakit ular. Kasi saya Google. Kan? Da'ul hayyah. Hayyah ni mana ular. Okey, sekejap saya cuba tengok. Ada sahabat-sahabat kita tahu dia boleh share. Kan, al-hayyah. Ni lebih kurang lah al-hayyah ni macam ni. Sama lah dengan penyakit tu. Kalau nampak lah. Kan? Tu kepala orang tu kan. Dia rambut dia botak-botak, licin. Dia ada tempat-tempat yang tak tumbuh rambut. Penyakit dia lebih kurang nama penyakit dia macam Da'us sa'lab tadi lah, penyakit musang tadi. Kan ni kepala orang tu. Tu maknanya penyakit tadi. Jadi emas tu dia ada fungsi tu. Boleh mengubati katanya. Kan? Bila diminum dan dibalurkan, dia rendam emas air tu lah ubat-ubat tadi kan dia pakai tadi, campur emas. Kan, diminum ataupun disapu, dibalut, ditampal di penyakit tadi. Kurak kucing ataupun yang ular apa? Tadi kan tapak ular apa? Betul. Baik. Bisa juga memperkuat dia kata di sini. Okey. Bisa juga memperkuat dan membersihkan mata. Dicampur dengan air untuk cuci mata tadi kan. Bisa mengubati banyak jenis penyakit mata serta memperkuat organ-organ tubuh. Wa yanfa' min kathir min amradhiha, penyakit mata tadi apa penyakit pun, dan menguatkan wa yuqawi jami'al a'dha', menguatkan seluruh anggota tubuh kita. Ini subjek emas ni. Bila dibiarkan beberapa saat. Okey. Dia kata wa imsaku fil fam yuzilul bakhar. Maknanya kalau kita bubuh dalam mulut, kita kemam itu, dia akan hilangkan bau mulut, bau busuk mulut tu. Ya. Wa man kana bihi maradun yahtaju ila al-kay. Siapa yang ada penyakit yang berhajat kepada kay. Kay ni maksudnya bakar besi panas kan? Kita bakar besi panas-panas kan? Maka kita tepuk-tepuk pada tempat yang sakit tadi kan. Macam tu, bukan letak melecur lah. Yang macam tu lah. Kat mana sakit kan? Tapi Nabi maknanya kain ni makruh lah kan. Maksudnya dia boleh hilangkan kota kita daripada masuk syurga tanpa hisap tu kan. Alladzina la yaktawun, orang yang tidak buat kai kan. Kai ni berubat dengan besi panas. Jadi maknanya kalau diguna emas tu, dia apa, dia panaskan emas tu ataupun dia apa, jadikan emas tu jadi panas kan. Maka dia apa, dia tepuk-tepuk pada tempat yang ada sakit tu, bermanfaat dia kata. Kalau terpaksa guna kai lah kan, kai. Baik, dia kata bisa dilakukan kai tersebut menggunakan emas. Kalau ada emas kan.
Ada dia. Okey, wa kuya bihi lam yatanaffad mawdi'uhu wa yabra' sari'an. Maksud dia, kalau digunakan emas, tempat yang kena tepuk dengan emas dengan apa tadi kan, kain tadi tidak akan berbekas dan dia akan cepat sembuh. Dan akan sembuh dengan cepat, dia kata. Ni. Yabra'u sari'an. Wa in ittakhadha minhu mailan waqtahala bihi. Kalau kita jadikan dia sebagai ubat untuk celak mata, serbuknya digunakan sebagai celak, dia kata waqtahala bihi qawa al-ain wa jalaha, dia akan menguatkan mata dan menerangkan mata. Dia kata kan, wa ittakhadha minhu milan. Mil ni maksud dia kan, dalam botol celak tu diletakkan kayu celak tu kan, dekat situ serbuk di mata. Baik. Dia tulis ni, dia terjemah jadi serbuk. Tapi di sini dalam bahasa Arab dia tak sebut serbuk. Kan? Jadi macam tak logik. Emas kita blend jadi serbuk bertubuh di mata, luka lah mata kita. Kan? Jadi seolahnya maknanya kita campurkan dia tadi. Maknanya bahan di logam tu apa nama, kita jadikan dia punya tu apa nama? Mail lah ni maksudnya batang celak tu. Ya, ni botol celak. Ni botol celak umpamanya. Okey. Ni. Batang celak ni. Ni botol minyak wangi. Jadi batang ni, mail ni. Jadi maknanya kita gunakan mail ni untuk ambil celak. Untuk ambil serbuk celak dalam botol celak. Kita bubuh di mata. Bukan dijadikan emas tu sebagai serbuk. Dia terjemah dalam buku kita ni. Dia terjemah, dia kata apa? Bila serbuknya digunakan sebagai celak, emas kita hancurkan dia, blend dia jadi serbuk, kita grind dia jadi serbuk, lepas tu kita buh di mata. Logam buh di mata, nak cari luka mata. Minta serbuk besi bola mata. Dia mana gitu. Dia itulah, wa in ittakhadha minhu mailan, mail, kayu celak. Waqtahala bihi, dan digunakan batang sebagai emas, batang celak tu, dia ambil celak, dia sapu di mata dengan batang tu, batang dia buat emas tadi. Qawa al-ain, dia akan menguatkan mata dan menerangkan mata. Hati-hati baca kitab terjemahan ni, jangan silap. Hak jadi ubat tak jadi ubat. Menjadi penyakit. Ya. Kan? Baik, cuba betulkan ni. Bila serbuknya digunakan sebagai celak ni, bukan serbuk ni. Kan? Bisa kuat dan jernihkan pandangan mata. Baik, dia kata di sini pula, wa in ittakhadha minhu khatamun fassuhu minhu wa uhmiya. Kalau digunakan sebagai cincin dengan emas itu sebagai matanya. Cincin emas di mata cincin. Lalu dipanaskan dan disetrikakan ke tulang sayap burung merpati. Kan dia kata wa quya bihi qawadimu ajnihatil hamam. Hamam ni burung merpati, bukan hamam. Alifat abrajaha. Burung merpati ni akan jadi jinak dan mudah dilatih. Walam tantaqil anha. Kan? Dia tidak akan pergi ke mana-mana, pindah ke mana-mana. Ini dia. Baik. Ini rahsia-rahsia kan. Walahu khasiyatun ajibatun fi taqwiyatin nufus. Emas juga memiliki khasiat yang ajaib untuk menguatkan jiwa kita. Liajliha, karenanya lah dia diharuskan fil harbi, dalam peperangan, wasilah dan senjata, diletakkan dia pada senjata. Minhu ma ubiha, di antaranya apa yang diharuskan. Waqad rawa at-Tirmidzi min hadis Mazidah al-Asri radhiyallahu anhu, tapi hadis dhaif. Ya. Qala, katanya, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum al-fath. Rasulullah masuk pada hari pembukaan kota Mekah.
Wa ala sayfihi, dan di atas pedangnya zahabun wa fiddatun, ada emas dan perak. Pedang bertatahkan emas dan perak. Tapi hadis dhaif. Pasal apa dhaif? Dia kata min tariqi Talib bin Hujair, daripada Hud al-Asri, daripada datuknya Mazidah. Dia kata Tirmizi, hada hadithun hasanun gharib. Qultu, Syekh Al-Adawi dia kata, wa Hud zakarahu Ibn Hibban fi thiqat, qala Ibn Qattan majhul. Ibn Qattan kata ini jadi majhul. Ya. Walam yarwi anhu ghairu Talib bin Hujair. Kalau siapa riwayatkan daripada dia melainkan Talib bin Hujair, dia kata. Hadis dhaif. Baik. Hadis dhaif itu tak dijadikan dia sebagai landasan dalam hukum lah. Dalam hukum akan fadail amal kita kata tak apalah. Tapi dalam hukum tak boleh lah. Baik. Kemudian dia kata di sini, wa huwa ma'syuqun nufus allati mata dhafirat bihi salaha min ghairihi min mahbubatid dunya. Emas adalah benda yang amat disukai setiap orang. Siapa saja yang mendapatkannya, hatinya pasti senang. Kan? Tanyalah, ustaz ke tak ustaz ke dapat emas, sonok lah. Tak jokong emas, tak nak jokong emas, dia nak bagi. Ahlan wa sahlan. Kan? Kecil tapak tangan, ke lapangan terbang kita tak ada kan. Gitu dia. Baik. Hatinya pasti senang lebih daripada bila ia mendapatkan benda-benda lain di dunia ni. Masa dapat emas tak sama dengan dapat duit. Kegembiraan dia. Sebab duit ni nilai kan, bila-bila boleh jatuh, boleh naik, jatuh, naik. Emas nilai dia macam tu lah, dan dia akan semakin naik kan. Emas kan, dolar. Sekarang orang sibuk dolar mahal kan. Dan sekarang orang bimbang dolar ni mungkin jatuh. Persaingan dengan China dan sebagainya kan. Jadi persaingan. Satu masa mungkin dolar ni dah tak jadi harga. Kertas kan. Satu masa dia jadi kertas tisu toilet kan. Kertas. Macam duit zaman Jepun dulu. Zaman datuk kita, ayah kita dulu kan. Zaman datuk kita dulu, zaman Jepun ni duit pisang kan. Ini mesin dia cetak ya duit tu. Daun pisang. Duit cap daun pisang tu kan. Saya pernah tengok duit tu. Saya sekarang tu Google dapat lah kalau kita nak tengok kan. Duit zaman Jepun. Baik. Kemudian dia kata qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. Al-Imran ayat 14. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa yang diingini, iaitu wanita-wanita, dia kata, kan? Baik. Anak-anak, ya? Harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, bintang-bintang ternak dan sawah ladang, kan? Baik, dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim daripada Nabi SAW bahawa beliau bersabda, okey, "Lau kana li ibni Adam wadin min dhahabin," kalaulah anak Adam itu dia ada satu lembah daripada emas. Valley ni emas. Labtagha ilaihi thaniyan, nescaya dia akan cari lembah emas yang kedua. Cari. Walau kana lahu thanin, kalau dia ada lembah emas yang kedua. Lembah Kelang emas. Ada lembah lain lagi, kan? Lembah Beringin emas, ya. Dia nak cari yang ketiga. Labtagha ilaihi thalithan, nak cari yang ketiga. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab, dan tidak akan penuhlah perut anak Adam itu melainkan tanah. Jadi perut dia akan penuh dengan tanah kan. Masa matilah.
Kita ni bila kita mati lah tanahnya banyak. Kan? Jadi mana empuk-empuk yang masuk perut kita apa dia? Yang masuk di celah-celah tulang rangka kita ni apa dia? Tanah. Tu dia. Kita ni akan jadi macam tu. Nak ke tak nak ke, lawa macam mana ke, handsome macam mana ke, akhirnya tinggal tengkorak lah kita kan. Tengkorak berkeput bila tulang-tulang. Begitu. Nasallallahu al-afiyah. Nasallallahu al-afiyah. Wa yatubu Allahu ala man tab. Allah Ta'ala terima taubat di atas siapa yang bertaubat. Hadis sahih. هذا وإنه أعظم حائل بين الخليقة وبين فوزها الأكبر يوم معادها. Demikianlah sesungguhnya emas juga bisa menjadi penghalang terbesar di antara seorang hamba dengan kejayaan terbesarnya di hari kiamat nanti. Kan? Dia boleh jadi bala, bencana, musibah ke atas kita emas ni. Kan? Wa'azamu syai'in wa'usiyallahu bihi. Dan dia benda yang paling besar. Orang buat neraka kepada Allah. Wabihi qut'atil arham. Dan dengan emas lah berlakunya putus silaturahim. Bergaduh dia beradik kerana emas. Kan? Silaturahim bisa terputus. Wa'uriqatid dima. Dan darah ditumpahkan. Wastu'illatil maharim. Dan segala yang haram-haram tadi dilakukan. Sehingga orang yang menghalalkan yang haram. Kan? Dilakukan perbuatan haram. Walaupun dia tak halalkan haram, tapi dia buat benda haram. Ya? Kemudian dia kata wa muni'atil huquq. Kan? Hak orang lain direbut. Wa tadhalamal ibad. Dan para hamba saling zalim menzalimi antara mereka. Wa huwal muraghibu fid dunya wa ajiliha. Dan dia adalah penggemar untuk kita kekal di dunia. Dan nak sayang dunia ni, nak duduk dunia ni. Kan? Maknanya dia tak mau matilah kalau ikut. Ya, menyebabkan seorang cinta dunia, menyebabkan seorang tidak menyukai akhirat serta segala yang Allah persiapkan. Wal muzahid fil akhirah wa ma'adahu Allahu li awliyaihi fiha. Ya? Serta seorang menyebabkan seseorang tidak menyukai akhirat serta segala yang Allah persiapkan di sana, di syurga lah, untuk para walinya. Berapa banyak hak yang hilang kerana memperebutkan emas permata. Berapa banyak kebatilan yang hidupkan kerananya. Kerana emas, orang zalim bisa berkuasa. Dan orang yang dizalimi bisa semakin tertindas. Sungguh baik apa yang dilakukan, yang disebut oleh Al-Hariri, seorang penyair. Al-Hariri dia adalah Abu Muhammad Al-Qasim bin Ali bin Muhammad bin Uthman Al-Hariri Al-Basri, penulis Al-Maqamat yang diberikan kemampuan yang sempurna, di mana al-maqamat tersebut mencakup segala bentuk sastra Arab, baik bahasanya, perumpamaannya dan isyarat akan rahsia perkataannya. Meninggal pada tahun 516 Hijriyah. Baik-baik dia dikutip daripada Al-Maqamah Ad-Dinariyah Al-Thalithah. Lihat biografi dalam Al-Wafayat. Di sini diterjemahkan syair Al-Hariri ini. Saya baca yang bahasa Arab je lah. Tabban lahu min khadi'il mumadhiqi أصفر ذي وجهين كالمنافق يبدو بوصفين لعين الرامق زينة معشوق ولون عاشق وحبه عند ذوي الحقائق يدعو إلى ارتكاب سخط الخالق لولاه لم تقطع يمين السارق ولا بدت مظلمة من فاسق ولا اشمأز باخل من طارق ولا اشتكى المظلوم ولا اشتكى الممطول مطل العائق ولا استعيذ من حسود راشق وشر ما فيه من الخلائق أليس يغني عنك في المضايق إلا إذا فر فرار الآبق. Ini syairnya. Sungguh celaka benda penipu itu, dia kata. Tabban lahu min khadi'in mumadhiqi. Ya? Sungguh celaka benda penipu tu, dia kata. Asfar dhi wajhaini kal munafiqi. Berwarna kuning dan bermuka dua, tak ubahnya macam munafik saja, dia kata. Yabdu biwasfaini la'inir ramiqi. Memiliki dua karakter bagi mata yang memandang. Zinatin ma'syuqin wa launin 'ashiqi. Perhiasan kecintaan dan warna yang memikat jiwa. Wa hubbuhu 'inda dhawil haqa'iqi, dia kata. Asmara yang dikandungnya menyebabkan orang-orang yang menggemarinya
melakukan berbagai hal. Yad'u ila irtikabi sukhtil khaliqi, yang membikin marah sang pencipta. Laulahu lam tuqta' yani yaminis sariqi, kalau bukan kerana emas permata tak akan dipotong tangan pencuri. Wala badat mazlamatun min fasiqi, tak akan ada kezaliman yang diperbuat oleh orang fasik. Wala shma'az zabakhilu min tariqi, ya, kalau bukan para pemiliknya yang kikir, yang kedekut, yang menolak tamu yang mendatanginya. Walashtaka mamtulu matlal a'iqi, tidak akan ada orang kaya yang menolak menolong sesama. Walastu'idha min hasudin rashiqi, tidak akan ada pula orang yang hasad yang perlu dikhawatirkan. Wa syarru ma fihi minal khalaiqi, yang tidak ada kejahatan yang dikuti bersama manusia. Allaysa yughni anka fil madayiqi, tidak akan membuat kita kaya saat datang hajat yang mendesak kita. Illa idza farra firar al-abiqi, kecuali kalau kita berlari membawanya budak, ibarat budak lari daripada tuannya. Ini syair tentang emas. Ya, baik. Kita masuk pula tentang pada huruf ra. Ra, okey. Rat, rutabun, ra rutab, jadi ubat. Ini contoh ubat ni. Rutab kita kenal kan? Kita semua kenal rutab kan? Kurma yang masak tu belum masak sepenuhnya kan? Yang belum dijemur dia kata. Qala ta'ala li Maryam, qala Allah ta'ala li Maryam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqit 'alayki rutaban janiyya fakuli washrabi wa qarri 'aina. Dan goncangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, nescaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Allah kata pada Maryam. Wa fi sahih, dalam sahih Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kul al-qitha'a bir-rutab. Kata Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, aku lihat Rasulullah makan qitha', timun, dengan rutab. Timun ni sifat dia sejuk kan. Baik, wa fi sunan Abi Dawud an Anas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalliya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa dengan memakan beberapa biji rutab sebelum Nabi solat. Bismillah. Fa in lam takun rutabatin fatamaratin, kalau tak ada rutab-rutab ni Nabi makan kurma. Kurma ni buah yang telah dijemur kan, yang dah masak, yang telah dijemur kering kan, kurma. Hasa fa in lam takun tamaratin, kalau tak ada kurma juga, hasawati, Nabi teguk beberapa teguk air min ma'in. Baik. Tubi'a rutabu tab'ul miyahi har. Tubi'a tab'ul miyahi harun ratbun. Dia kata karakter sifat kurma masak yang segar adalah panas dan lembab. Dia kata panas lembab. Yuqawi al-mi'data al-baridata wa yuwafiquha. Dia menguatkan al-mi'dah. Al-mi'dah ni perut lah. Perut ditulis ni lambung. Kan? Lambung basah. Maksudnya bukan lambung basah, lambung yang sejuk. Kan? Perut yang sejuk lah maksudnya, perut sejuk. Dia panggil al-mi'dah al-baridah, perut sejuk. Wa yuwafiquha, dan dia amat serasi lah dengan perut tadi. Letak tu. Wa yazidu fil bah, dan dia menguatkan stamina, menambah stamina kurma kan. Sebab tu lah kawan-kawan kita dia sure makan apa? Kurma sukari kan, untuk stamina orang lelaki kan, dia kata je lah. Memanglah manis. Sukari ni kurma yang manis. Dia manis sangat. Tapi manis dia bukan manis macam gula. Dia tu sifat dia bukan macam gula kan. Dia kalau kita makan kurma, dia tidak seperti gula yang diproses dengan kloroh yang digunakan tu kan. Yang sebagian kita memang tak makan langsung gula tu. Dia makan minum teh dengan makan kurma. Dia kunyah kurma tu dia hirup teh.
ganti manis gula kan, ataupun gula stevia. Sekarang ramai ada orang beralih kepada manisan-manisan yang tidak berbahaya kan. Macam gula putih tu kan, gula putih tu dia letakkan klorong kan, kita makan itu betul yang datang sebagai penyakit. Jadi penyakit ni rumah dia di mana? Di perut ni lah kan. Kita makan je lah tepung lah, apalah kan, gluten macam lah. Jadi berbagai-bagai penyakit dia berasal daripada makanan kita lah. Makanan kita kan. Dah buat macam mana? Itu je makanan yang ada, yang kita boleh makan. Kita makan je lah. Baik. Wa yukhsibu al-badan. Maknanya berguna, kurma lebih berguna untuk tubuh. Dia menyubur kepada khasabnya, khasab dia subur, menyuburkan badan. Wa yuwafiqu ashab al-amzijah al-baridah, dan dia sesuai kan, apa nama, dia kata untuk orang yang dia panggil ashab al-amzijah al-baridah ni, maknanya dia panggil meskipun bagi yang belum terbiasa menyebabkan bau badan yang tidak selesa. Ni bukan macam ni terjemahan ni kan, bukan macam ni. Yuwafiq ni maksud sesuai untuk orang yang memiliki apa nama, dia panggil selera yang apa nama, yang kurang selera makan. Al-amzijah al-baridah tadi kan, tak berselera makan. Dia bagus tu orang macam tu. Wa yaghzu ghidha'an kathiran, dan dia memberi gizi, apa khasiat pemakanan yang banyak. Dia ni top ni kan. Wa huwa min a'zamil fakihati, dan dia antara buah yang hebat lah, yang terhebat, yang terbanyak dan yang terbesar. Muwafiqatan li ahli Madinah, yang sesuai untuk penduduk Madinah Al-Munawwarah. Wa ghairiha, dan selainnya minal bilad, daripada negeri-negeri allati huwa fakihatuhum fiha, kan, yang mereka maksudnya apa nama, buah-buah mereka tu maknanya buah kurma. Ada ya. Wa anfa'uha lil badan, dan dia sangat bermanfaat untuk badan lah kurma ni. Dan adapun dia kata meskipun bagi yang belum terbiasa menyebabkan bau badan tidak sedap. Jadi terjemahan dia ni ya. Dia kata bahkan bisa menyebabkan kelebihan darah. Ada ya, ada ni. Terjemahan dia. Takkan hantam je. Dan bila dikonsumsi terlalu banyak akan menyebabkan pusing. Okey, kita yang mana? Dia kata yang anfa'u halal badan, tak sebut pun. Dan dia amat bermanfaat untuk badan. Dia tak terjemah pun. Tak terjemah. Wa in kana man lam ya'tadhu, ni ada. Wa in kana man lam ya'tadhu yasra'u at-ta'affun fi jasadi. Walaupun dia kata baru dia tulis ni, berguna untuk tubuh badan. Okey, ada terjemah tu. Maksudnya wa anfa'uhum, berguna untuk tubuh. Kurma lebih berguna, betul lah, ada terjemahan di sini. Wa in kana man lam ya'tadhu yusri'u at-ta'affun, fi jasadi. Okey. Dia kata meskipun bagi yang belum biasa menyebabkan bau badan tidak sedap, betul. Wa yatawalladu anhu dam laysa bimahmud. Betul. Bahkan bisa menyebabkan, dia kata, darah yang tak bagus lah. Laysa bimahmud, darah yang tak, tambah darah yang kurang elok lah. Wa yahduthu fi iktharihi minhu suda'un wa sauda'un. Maknanya dia akan, kalau kita makan banyak sangat rutub ni, dia akan jadi pening dan nampak gelap. Dia kata pandangan menjadi gelap. Wa yu'dhi asnanahu, dia akan Waalaikumsalam warahmatullahi, Syekh Ali. Pergi salam ya. Ada soalan ke? Ali Huzaifi, masya-Allah. Wa yu'dhi asnanahu, dan dia menyakitkan gigi. Ngilu gigi kita sebab manis-manis kan. Manis-manis ni kita makan, ngilu yang rasa gigi. Wa islahuhu bis sakanjabina. Sakanjabin ni apa dia? Sakanjabin ni
kalau Google asakan jabin, boleh Google, ya kan, Wikipedia tengoklah. Dia ni salah satu minuman yang tertua di Parsi, di Iran. Asakan jabin ni nak buat dia payah tak? Mudah ya. Dia berbuat daripada madu dan cuka. Ambil cuka, kita ambil apple cider kan, kita bisa buat apple cider, sedap kan. Apple cider ambil air sejuk, air peti ais tu kan, ambil apple cider satu sudu ke, ikut kita punya keselesaan lah. Ada orang satu tudung ke, satu sudu ke kan, sudu ke, lepas tu letak madu, lepas tu dia kacau-kacau sejuk-sejuk kan, minum. Itu dia panggil asakan jabin. Baik. Di sini dia kata sejenis minuman dari Persia kan. Maksud dia sebenarnya daripada madu dan cuka. Biasanya dihidangkan pada musim panas lah asakan jabin ni. Dan kadang-kadang dicampur dengan daun pudina. Campur dengan daun pudina. Sedap lah. Sekali kalau ada apple cider kat dapur tu sekali kan, lepas kelas ni pergi lah, ambil satu gelas apple cider sikit, madu lebah kan, kacau, ambil daun pudina apa, redam sikit kan, minum sejuk, sedap lah kan. Jadi maknanya dia kata tolong kita baca tadi. Jadi kalau nak islahkan, nak perelokkan rutab tadi, maknanya ya, minum dengan asakan jabin tadi lah. Dia neutralize balik. Baik, wa fi fitr Nabi sallallahu alaihi wasallam min as-sawm alaihi. Dan maknanya Nabi SAW berbuka puasa lah dengan rutab, atau al-tamri, ataupun kalau tak ada rutab, kurma, atau al-ma'i, ataupun air. Tadbirun latifun jiddan. Maksudnya dia kata apa? Dia kata di sini mengandung hikmah yang mendalam sekali. Fa inna as-sawm yukhli al-ma'dah min al-ghidha'i. Kenapa? Puasa itu dia akan mengurangkan perut, dia akan mengosongkan perut kita daripada makanan. Puasa kan? Fala tajidu al-kabidu fiha ma tajzibuhu wa tursiluhu ila al-quwa al-a'dha'. Dia kata. Ya? Sehingga tidak ada sesuatu pun yang amat sesuai untuk liver, hati kita, yang dapat disupply langsung ke seluruh organ tubuh serta langsung menjadi energi selain kurma dan air. Masya Allah. Ni hikmah kurma ni. Ya. Wal hulu asra'u syai' wusulan ila al-kabid. Dan manis itu adalah sesuatu yang sangat cepat sampai ke liver kita, ke hati. Ya. Wa habbu ilaiha, dan paling disukai oleh hati. Wala siyama in kana rutaban, terutamanya dia adalah rutab tadi. Fa yashtaddu qabulaha lahu, dia sangat cepat menerima. Sangat cepat terima. Fatantafi'u bihi hiya wal quwa. Maksudnya liver tidak akan dapat ambil manfaat daripada kurma tadi, dan kekuatan tubuh badan akan dapat baliklah. Dia puasa letih kan. Fa illam yakun, maka jika tak ada rutab, fatamru halawatuhu wa taghdhiyatuhu. Mana kalau tak ada, ganti dengan kurma lah, li halawatihi. Kerana apa? Kerana manisnya kurma itu, wa taghdhiyatihi, dan dia memberi gizi, zat dalam badan kita. Fa illam yakun, kalau tak ada juga, fa hasawatul ma'i, maka beberapa teguk air lah, tudfi'u lahibal mi'dati, dia akan memadamkan panasnya perut kita tadi. Wa hararatis shaum, dan panasnya puasa. Fatatanabbah ba'dahu li ta'amin, maka maknanya dia dah tergerak, dah bersedia untuk menerima makanan lain lah lepas tu. Wa ta'khudhuhu bi syahwatin, maka dia akan terima makanan selepasnya itu dengan penuh keseleraan lah, penuh selera. Itu dia. Habis itu. Kemudian seterusnya raihan. Raihan ni diterjemah apa? Daun kemangi ataupun daun selasih
Ataupun daun dalam terjemah dia daun ruku-ruku. Ya, boleh Google dia, tak masalah ni. Ya. Baik. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. Adapun jika dia orang yang mati termasuk orang yang dekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh rezeki dan wewangian serta jannah kenikmatan. Ayat. Kemudian Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal hambu dzul 'asfi war raihan, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya dalam syurga. Baik, wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim, okey. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'urida 'alaihi raihanun, barang siapa yang ditawarkan kepadanya minyak wangi, raihan, fala yurdahu, maka jangan dia menolaknya, fa innahu khafiful mahmili tayyibur raihati. Ya, ada sahih lah. Maknanya kenapa? Minyak wangi itu ringan dibawa, akan tetapi harum baunya. Ya, itu dia. Jadi maknanya saya rasa kita sampai dekat ni kan, wa fi sunan Ibnu Majah, insya-Allah kita tanda situlah, dan kita sambung lagi lah insya-Allah di kelas yang akan datang bismillah taala wa taufiqihi wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa ahsanallahu ilaikum. Dan saya sudahi kelas kita pada malam ini dengan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.